Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi subuh yang berkat yang mulia ini, kita diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan, kehidupan dan afiat untuk dapat kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita menunaikan salat fardu subuh pada pagi ini. Di samping itu kita diberikan kesempatan untuk dapat kita mengambil peluang i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Di hujung minggu ini juga kita dapat bersilaturahim di samping dapat berada di dalam pengajian kuliah subuh pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkatan dan kerahmatannya untuk kita dan ahli keluarga kita, dan Allah mengganjari dan menerima seluruh amalan yang telah pun kita lakukan sepanjang Allah memberikan nyawa dan kehidupan kepada kita selama ini. Di samping Allah menjadikan penambahan usia kepada kita merupakan satu penambahan kita kepada kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan syurganya, dan menjauhkan kita daripada kemurkaan Allah dan azab api nerakanya Allah. Amin. Berhadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaallah pada pagi ini saya akan menyampaikan tajuk kuliah kita berjudul Mata Lebah vs Mata Lalat. Ya. Bila kita menyebutkan satu perumpamaan ini, biasanya orang selalu kaitkan pandangan lebah itu adalah pandangan yang positif, manakala pandangan lalat itu biasanya pandangannya yang bersifat negatif. Sebelum kita nak pergi kepada maksud tajuk yang saya ingin sampaikan itu, kita nak lihat terlebih dahulu kedua makhluk ini sebenarnya makhluk di antara serangga yang Allah Ta'ala ada menyebutnya di dalam Quran. Salah satu daripadanya dalam Quran itu terdapat satu surah yang Allah beri nama surah itu adalah surah Lebah. Tapi kalau kita baca dalam surah itu, tidak banyak cerita pasal lebah, tetapi adalah 2 ayat sahaja dalam surah itu yang Allah cerita tentang apa pekerjaan lebah dan apakah faedah yang lebah itu telah hasilkan. Yang selebihnya semuanya bercerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan akhirat dan sebagainya. Tapi dari satu sudut kita lihat dalam Quran Al-Karim tak ada surah nama lalat. Kalau siapa jumpa surah nama lalat, barangkali dia tersilap, ya, kerana tidak ada
surah dalam Quran yang judulnya lalat tidak ada. Itu mungkin bukan Quran itu, novel lain itu. Tapi perkataan lalat itu ada diguna pakai oleh Allah dalam Quran, yang mana Allah sebut dalam satu surah, dalam surah Al-Anbiya, Allah buat satu perumpamaan ketika mana Allah Ta'ala mencabar dalam ayat itu. Allah mencabar kepada Tuhan-Tuhan yang selain daripada Allah ini, iyakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Allah berfirman, kalaulah ada Tuhan selain daripada Allah yang didakwa oleh manusia yang kufur kepada aku atau yang mensyirikkan aku, Allah kata aku cabar. Tapi cara Allah sabar, Allah mencabar itu, Allah menyindir dengan Allah Ta'ala menyatakan, suruhlah mereka berhimpun beramai-ramai, berkumpul dengan kuasa-kuasa yang mereka ada untuk mencipta seekor lalat. Allah tak suruh dia cipta gajah, pasal gajah itu besar. Allah juga tak suruh dia mencipta gunung, langit, bumi dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala menyuruh supaya mencipta seekor lalat. Tapi ternyatalah tak adalah kemampuan yang boleh menciptakan lalat itu. Ya, itu satu sindiran. Kerana Allah nak menyatakan, kenapa ulama bincang, kenapa Allah cabar mereka untuk mencipta lalat, kenapa tidak yang lebih kecil daripada lalat? Kita tahu ada serangga yang lebih kecil daripada lalat, semut lebih kecil, nyamuk barangkali lebih ringan daripada lalat. Ya. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut lalat? Sebab lalat ni perangai dia, kalau kita halau dia pergi, dia akan berpatah balik. Maknanya dia selalu suka mengganggu manusia. Ya, dia selalu suka mengganggu manusia pada ketika manusia itu ingin mendapatkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang bermanfaat. Seolah-olah Allah Ta'ala nak menyatakan, mereka nak menghalau lalat itu pun mereka tidak mampu. Maknanya Allah nak sebut, kalau berhala itu duduk dan nak menghalau lalat itu menjauhi dirinya pun tidak mampu. Ini kan pula untuk mencipta seekor lalat. Seolah-olahnya bahasa Allah begitu, ya, yang disebutkan oleh para mufassirin, para ulama tafsir. Baik, kita kembali tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ni, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebutkan tentang bagaimana Islam mengajar kepada kita dalam hidup kita ini. Kita selalu perlu untuk melihat sudut pandang yang positif dan tidak berlebihan daripada melihat dari sudut negatif, kerana benda itu akan boleh memutuskan pergantungan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu perkara juga Islam mengajar kepada kita dalam hidup kita ini, supaya kita selalu memandang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain lebih daripada kita memandang sudut keburukan yang dilakukan oleh mereka. Ini cara Islam mengajar kita untuk kita dalam kehidupan ini perlu berlaku adil. Kita perlu saksama dalam meletakkan sesuatu perkara dalam kita menilai manusia dalam kehidupan. Baik, saya cuba juga cari semalam, ada tak satu perbandingan yang Nabi SAW buat perbandingan antara lebah dengan manusia. Rupa-rupanya saya jumpa dua-dua. Ada perbandingan yang dibuat antara lalat yang berkait dengan manusia, sikap manusia. Ada juga satu perbandingan yang Nabi SAW buat antara lebah dengan manusia. Dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan daripada Nabi SAW, baginda kata apa? Baginda sebut, mathalul mu'min kamathalin nahlah.
Perumpamaan orang beriman itu adalah seperti seekor lebah. Cantik tu. Sebab biasanya kalau Nabi SAW nak buat satu contoh yang baik, baginda akan bandingkan orang beriman itu dengan benda yang baik, makhluk yang baik. Contoh Nabi SAW pernah buat perumpamaan orang beriman itu dengan pokok tamar. Ya, tapi tak buat contoh orang beriman dengan pokok durian, walaupun durian tu digemari. Nabi tak buat perumpamaan orang beriman tu macam pokok musangking, nama pun king, kan? Baunya sedap, ya, dan sebagainya. Tapi Nabi buat perumpamaan dengan pokok tamar. Sebab pokok tamar ni dia pokok yang kalau di musim sejuk di Madinah pun dia tidak mati. Tapi kalau dia berada di musim yang sangat panas, dia berbuah. Ajaib. Seolah-olah nak gambarkan orang beriman ni, lagi berat ujian Allah berikan kepadanya, Allah datangkan padanya, lagi kuat dia. Itu recharge dia. Ujian itu seolahnya memberi tenaga dan recharge keimanan dia. Kalau Allah berikan nikmat pun dia tidak lupa dan dia tawaduk dan syukur pada Allah Ta'ala. Selain daripada buah tamar, inilah satu-satunya buah. Saya belum pernah jumpa lagi lah buah yang seperti itu. Buah tamar ni kalau sebelum dia masak, balah tu pun tuan-tuan boleh makan. Cuma kelat sikit lah. Tapi khasiat masih ada. Ada setengah orang Arab dia suka makan yang kelat tu, yang masih belum betul-betul masak. Kalau dia dah masak, dia panggil rutab, pun sedap. Tu kalau masuk peti sejuk tu, bulan-bulan puasa, buka puasa musim panas, oh lega tekak kita, kan? Dia masih crunchy. Ada setengah tu rutab yang dia dah lembik sikit, tapi masih kekal khasiatnya, tak kekurangan dan juga sedap untuk dimakan. Tapi kalau dia dah jadi kering pun, dia masih lagi mengekalkan khasiatnya dan masih lagi sedap untuk dimakan. Kalau buah lain dah kering, dah jadi jeruk, kita terpaksa bubuh bahan chemical nak bagi dia sedap. Ini semula jadi. Jadi Nabi SAW juga membuat perumpamaan orang beriman dengan lebah. Nabi kata apa? Sebab lebah tu, pada lebah tu ada sifat orang beriman. Yang pertama, akalat tayyiban. Lebah ni kalau dia nak makan, dia akan memilih makanannya. Maknanya tak semua bunga yang akan menjadi makanan bagi lebah. Dia akan benar-benar memilih bunga yang paling terbaik untuk dia ambil daripadanya bagi menghasilkan benda yang memberikan ubat yang Allah sebut syifa'ul linnas, menjadi ubat dan penawar bagi manusia. Itu perangai lebah. Jadi sifat orang beriman, mereka itu mesti orang yang berhati-hati dalam mengambil sumber pendapatan dan makanan yang menjadi darah dagingnya. Sebab apa? Sebab kalau apa yang dia makan itu syubhat atau benda yang haram, dia memberi kesan pada ibadah dia, pada kualiti pekerjaan dia, hasil yang akan dilakukan melalui amalan dia. Dia akan memberi efek di situ. Suatu lebah berhati-hati memilih. Dia tak semua bunga dia main sedut saja. Kemudian Nabi sebut lagi, wa wada'at tayyiban. Lepas dia dah sebut habis yang terbaik yang dicari, dia merantau jauh. Maknanya lebah ni dalam dia nak mencari itu, dia bersungguh-sungguh, dia bermujahadah, dia terbang dengan begitu jauh jaraknya. Kemudian bila dia dah dapat sedut benda yang bermanfaat, dia menghasilkan benda yang tayyiban, benda yang baik. Maknanya yang pertama, lebah ni masa dia nak cari bunga-bunga itu, bunga-bungaan itu, dia akan melihat bunga yang baik. Bunga yang paling terbaik itu satu hal. Kemudian yang keduanya, dia memilih sesuatu yang baik menjadi tempat pandangan dia. Dan setelah mana dia menyedut, maknanya
manisan ataupun apa yang ada di dalam bungaan itu, dia akan membentuk madu, yang mana madu itu adalah madu yang terbaik juga. Itu sifat yang Nabi SAW puji. Kalau dan bila dia meninggalkan bunga itu pula, dia tidak merosakkannya. Sebab biasanya binatang-binatang lain, kalau dia hinggap kat pokok kita, ulat ke, kan, ataupun belalang ke, dia rosakkan kita punya tanaman. Bahkan dia bukan sekadar membantu menghasilkan madu, pendebungaan itu disebabkan kerana lebah itu juga boleh menyuburkan lagi tanaman. Sebab tu saya ada baca satu kajian. Satu kajian dibuat di Amerika, di California, mengatakan kalau lebah ini tidak wujud, Allah tak ciptakan lebah, lebih 40% bumi ini yang disuburkan dengan hasil tanaman yang tumbuh dengan sendirinya itu tidak akan terjadi. Rupanya salah satu kerja penanaman yang dibuat hasil daripada bumi ini adalah melalui lebah. Jasa lebah tu orang tak nampak. Bayangkan, sehingga kan ada yang mengatakan dalam satu kajian bahawasanya kalau lebah itu tidak ada, maka bumi ini hanya tinggal beberapa suku hayatnya untuk dia hidup dalam keadaan yang sejahtera dan mengikuti ekosistem yang seimbang. Ini menunjukkan satu makhluk Allah yang begitu berjasa secara tidak langsung kepada alam ini dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak menyedari. Baik. So poin yang kita nak sebutkan di sini ada beberapa perkara lah. Yang pertamanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Islam mengajar kita belajar daripada iktibar, pengajaran daripada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang ada di sekeliling kita. Antaranya tadi yang Nabi SAW buat perumpamaan adalah lebah lah. Walaupun binatangnya kecil dan perangai lebah ni dia tak suka kacau orang. Dia bukan macam tebuan tuan-tuan. Tebuan tu dia memang membunuh orang. Lebah pun kalau dia sakiti, dia nyengat orang. Ada satu kajian sebut, saya tak sempat nak baca sepenuhnya. Bila dia menyengat orang, dia akan terus mati. Dia korbankan diri dia. Itu perangai lebah. Sebab dia dah sakiti orang, dia rasa macam kira satu kesalahan, dia korbankan, sakrificekan diri dia untuk dia mati. Tapi dia tak akan ganggu menyengat orang kecuali orang menyakiti dia. Dia berbeza dengan tebuan. Oh, tebuan dia main suka-suka je buat sarang dia. Kita lalu ke, kita datang ke, dia akan menyerang kita. Dia tak macam binatang-binatang serangga yang lain. Maka sebab itu di sini menunjukkan pada kita satu akhlak Islam yang agama menyuruh kita supaya belajar daripada lebah ni. Tapi yang saya tengoklah, ni gurauan saja. Yang banyak orang ambil pengajaran daripada lebah ni madu saja. Bukan makan madu tu, bermadu. Yang tu banyaklah orang ambil pengajaran tu. Sampai kawan saya kata, kau kalau nak tahu madu yang kau bawa balik rumah tu asli ke tak asli, kalau kau balik rumah isteri kau mengamuk, tu madu asli. Kalau kau balik rumah, madu yang kau makan tu, yang kau bawa balik tu tak dimarahi, itu madu makanan tak asli. Itu mendalam maksudnya ya. Tapi bukanlah saya nak campaign yang tu, tidak marah ibu kita di belakang kan. Baik, yang saya nak katakan apa dia? Saya nak sebutkan iaitu akhlak Islam yang perlu kita belajar daripada madu. Satu lagi saya nak sebut tentang lalat tadi. Lalat pun ada Nabi SAW bagikan contoh dan perbandingannya dengan manusia. Bila sebut tentang lalat, memang negatif lah. Kerana memang sifat lalat itu, dia suka mencari benda-benda yang buruk. Sebab matanya itu hanya melihat kepada kotoran, najis, benda yang berbau. Kalau ada pun dia pergi ke tempat-tempat hidangan yang lazat, datangnya adalah untuk merosakkan makanan itu.
Maknanya perangai lalat ni dia suka tengok aspek-aspek yang negatif. Apa yang ujian Allah bagi kepada dia, dipersoalkan. Kenapa Allah perlu beri kepada dia? Kenapa tidak beri musibah pada orang lain? Apa saja yang menimpa dia, dia akan pertikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia melihat apa saja pada diri manusia, dia hanya nampak yang buruk, sedangkan yang baik dilupakan. Dan kalau dia nampak pada kebaikan yang ada pada orang lain, dia akan rosakkan kebaikan orang itu. Seperti mana lalat bila dia tengok makanan yang elok, makanan yang bersih, makanan yang lazat, dia datang juga. Dia bukan datang pada najis saja, tapi dia datang pada makanan itu untuk merosakkan makanan itu, menjadikan makanan itu racun yang kemudiannya memudaratkan kesihatan kita. Itu perangai lalat yang Allah ciptakan. Sebab Allah pun nak suruh kita belajar daripada lalat. Kerana manusia ni ada yang bersifat seperti lebah, ada yang bersifat seperti lalat. Ya. Sebab tu kalau kita lihat perbandingan yang contoh yang Nabi SAW pernah berikan, Nabi bersabda, orang yang fasik itu, hadis tu panjang, Nabi sebut yang pertama, lebih kurang mafhum dia, orang yang beriman itu apabila dia melakukan dosa, dia seumpama orang yang berada di lembah. Di atas bukit itu terdapat yang sebongkah batu yang besar yang ingin menimpa, jatuh menghimpak kepada. Seorang beriman ni kalau dia buat dosa, dia rasa tak tenang. Dia rasa macam anytime Allah boleh turunkan hukuman pada hidup dia. Everywhere dia pergi, dia akan rasa keluh kesah, rasa tak tenang. Sebab tu kalau Allah bagi kat kita perasaan macam tu, itu positif. Allah sayang kita. Kita baru lawan cakap mak ayah kita, kita keluar tu kita rasa tak boleh tidur lah, kena balik settle juga. Kalau ada pun kita buat sesuatu yang buruk kepada orang lain, kita rasa tak senang, kita akan pergi minta maaf pada dia. Itu sifat yang positif. Itu tanda yang baik, sifat orang beriman. Tapi lepas tu Nabi SAW buat satu perumpamaan. Nabi SAW mengatakan, adapun kalau orang yang fasik, ini pendosa, orang yang lalai daripada Allah, orang yang kufur, mereka itu melihat dosanya seperti seekor lalat. Tengok Nabi bagi contoh, seperti seekor lalat. Biasanya kalau kita duduk, ada lalat datang menghinggap kita, apa kita buat? Kita halau lalat tu. Kenapa lalat ni datang sini? Menyebuk betul lalat ni. Kita marah ke lalat. Kita berusaha halau lalat tu, supaya lalat tu tak mengganggu dan tak menghampiri kita. Tetapi mesej yang Nabi SAW nak sampaikan, sebagaimana Al-Imam Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ni, dia mengatakan orang yang menghalau lalat itu, dia terlupa lalat datang kembali menghinggamnya setelah dia menghalau kerana ia najis. Maknanya apabila dia melakukan dosa, dia dalam keadaan berdosa itu perumpamaan kotor. Dia marah ke lalat sebab lalat masuk rumah dia, dia lupa rumah dia kotor. Memanglah lalat datang, memang itu kerja lalat. Maknanya seorang yang fasik itu, kata Nabi SAW, kalau dia buat dosa, dia lupa dia sedang berdosa. Dia rasa diri dia bersih sebab dia tak nampak keaiban dan kesalahan dan kekurangan pada dirinya. Dia hanya melihat kekurangan pada orang lain, sehingga dia terlupa lalat menghinggap kepadanya, dan disebabkan kerana itu dia menyangkakan yang dia bersih, walhal kalau ia bersih, lalat tidak akan menghampirinya. Ini satu perumpamaan yang Nabi SAW contohkan untuk kita ambil pengajaran. Sebab ada sebahagian manusia ni, ibu ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, mereka itu seringkali tidak melihat watak dan diri mereka itu, tapi mereka lebih banyak melihat sudut keburukan yang ada pada orang lain.
ya, baik kepada pasangan dia, dia akan nampak benda yang negatif je pada pasangan dia. Dia terlupa yang positif yang ada. Sama ada pada kawan dia, sama ada pada sesama manusia. Orang tu buat baik macam mana pun, dia akan rosakkan benda baik tu, dan dia hanya akan nampak benda yang tidak baik. Ini sedar atau tidak sedar, dia tu dah menjadi lalai. Allah Ta'ala dah jadikan pandangan mata hatinya itu diterjemahkan pada pandangan matanya dengan pandangan seekor lalat. Ini bahaya. Ini salah satu daripada ciri-ciri, kata para ulama, sebagai sifat orang munafik, sifat nifaq. Sebab sifat orang munafik, kalau tuan-tuan baca dalam Quran, ya, saya bawakan ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak suka kepada berbuat kebaikan, tapi bila ada orang berbuat kebaikan, dia tetap memandang sudut yang negatif pada kebaikan yang orang itu buat. Ini bahaya, tuan-tuan. Nampak satu orang ikhlas datang tolong buka lampu, ini adalah tu niat udang di sebalik mi, kan? Ini mungkin niat dia nak dicalonkan lah tu. Ini sudut pandang suudzon yang tidak baik. Kita mana tahu orang tu ikhlas dalam hati dia. Kerana agama menyuruh kita menilai orang pada zahir, adapun hatinya tu kita serah pada Allah. Dia ikhlas tu, dia nak tunjuk ke kita tak tahu. Kita tak boleh baca hati orang. Kita tak boleh scan, nak x-ray dia tak boleh. Sebab itu dalam satu firman Allah Ta'ala, Allah sebut perangai orang munafik. Hati-hati. Dalam surah At-Taubah ayat 79 kata Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Apa kata Allah SWT? Allah sebut manusia yang suka mencela sebahagian daripada orang beriman yang bersedekah. Ayat itu turun ketika mana nak berlaku perang Tabuk. Nabi SAW perang Tabuk ni jauh buat sekalian. Jarak daripada Madinah nak pergi ke Tabuk lebih kurang 600 lebih kilometer. Sini pergi Perlis, jauh. Bukannya naik Velfire, bukannya naik Honda ke Toyota ke, bukan. Naik unta, jauh, panas terik, musim panas gitu-gitu. Jadi Nabi SAW minta kepada sahabat, ada siapa tak nak bagi sedekah, bekalan makanan dalam perjalanan, nak bagi infak itu, infak ini. Datang seorang sahabat bawa bekas yang penuh dengan bekalan makanan, datang hantar. Orang munafik tengok, ini confirm riak. Dia apa pun tak bagi, tapi mata dia tu mata lalat. Dia kata ni confirm nak tunjuk dah tu, bawa bekal besar-besar, nak bagi sedekah infak, kerana nak suruh orang pandang apa yang dia buat, nak suruh orang puji apa yang dia buat. Jangan kita puji dia. Dia kempen pula ke orang, jangan kita puji dia, biarkan dia. Kemudian datang pula seorang sahabat, dia miskin tapi nak juga pahala. Ada setangkal kurma, ada yang dah dipetik buahnya, ada dah tinggal beberapa biji, 2 biji je, dibawa juga sebab nak juga bahagian pahala dia. Bawa, dia komen pula, ni dia tak payah bagi. Nampak? Adanya sudut pandang yang buruk yang dia pandang. Bagi 2 biji dia hanya orang kenyang. At least 3 biji lah sunnah, pandai dia. Kan? Bagilah 3 biji, dia setakat sebiji, dia tak payah bagi. Dia komen, dia tetap memandang sudut yang negatif pada perbuatan amalan orang lain. Sedangkan dia tu apa? Dia tidak memberi apa-apa. Kerjanya apa? Jadi pengulas bola sepak. Jadi pengulas saja.
Oh, tendang tak ada, dia marah pada pemain. Suruh dia main badan, dia bola pun tak nampak. Contoh kan, itu sebahagian manusia